sebenarnya aplikasi yang digunakan ni memang kita dah umum, maksudnya kita dah biasa. Tapi bila kita guna untuk tak dengar Zeti? Dengar. Okay. Biasa kita guna untuk type dokumen dan sebagainya, tapi bila guna untuk thesis dan laporan ni kita tak explore yang apa ni, yang sebanyaknya lah. Jadi bila macam pengalaman saya lah, walaupun saya bidang TMK pada asalnya, tapi bila saya guna buat thesis, rupanya ada banyak dalam Microsoft Word yang saya tak explore, dan saya pun belajar daripada rakan dan mengikuti kursus Dr. Oti, Dr. Zul, dan berbagai bagian saya hadir untuk saya menambah ilmu, dan sambil tu saya explore lah yang mana yang ni saya tanya, dan saya juga bantu sahabat-sahabat. Dan bila saya bantu sahabat ni, dia macam problem based learning lah. Bila kita tengok masalah baru kita tahu apa lagi yang kita perlu bantu, perlu explore. Jadi daripada masalah kawan, saya boleh dapat solvekan beberapa masalah yang lain. So untuk ni kita nak peserta boleh onkan Microsoft Word sebab kita buat hands on. Boleh minimize sebelah, lepas tu dengar saya punya kelas ni, bengkel ni secara sebelah, okay. Dan kalau ada masalah, kita communicate melalui chat. Dr. Mas ni dia record lah. Saya ada yang masuk. Dah record kan Dr. Mas ni? Ada record kan? Ya, saya dah record dah. Okay. Tak ada yang nak masuk dulu sekejap. Banyak lagi nak masuk. Saya settlekan ni sekejap. Saya nak kena stop lah ni. Sekejap Saya habiskan, okay. Kita tengok course outline saya. So apa yang saya akan sentuh kat sini, menu view, yang mana kita guna navigation pane. Kita guna menu home untuk style heading, yang penting heading ni. Page layout, yang ni selalu saya timbul masalah dengan bicara bila konteks saya ni yang dia tak faham page break ni. Okay, insert page number, orientation ni biasalah kita guna kan. References, yang ni pun satu lagi ramai pensyarah tak gunakan dalam kita punya thesis ataupun nak buat laporan. Bila ada banyak table, banyak figure, rajah, nak call balik dalam content, dah tak teratur. Okay, dan hands on saya gunakan sorutan kajian saya. Dan sambil tu saya share lah saya punya model kajian. Lepas tu saya masukkan juga dalam tajuk bengkel ni. So saya tunjukkan macam mana saya build up saya punya sorutan kajian dan menggunakan Microsoft Word untuk navigation pane ni. Kita boleh dapatkan satu sorutan kajian yang komprehensif. Tu yang kita punya target lah. Okay, so untuk tu kita startkan okay. Ni adalah page yang ketiga. Okay, page yang ketiga. So yang ni kita saya buka dulu Microsoft Word. Jadi sambil-sambil tu semua dah buka Microsoft Word. Boleh buka Microsoft Word. Ambil blank document. Okay. So buka Microsoft Word. Okay. Pertama sekali untuk viewkan Microsoft Word untuk kita punya headings dan references ni, kita pastikan kita view dalam navigation pane. Navigation pane, klik di sini. Okay. Dan satu lagi item yang saya suka guna adalah
Ni saya guna Kapten Togen ni hide dia punya mark paragraph mark, sebab bila kita masukkan setting dalam Word, kalau kita tak tunjuk nanti dia tak keluar yang tanda Togen ni kan. Tanda ni lah paragraph mark ni. Sebab nanti kita tak tahu apakah arahan yang kita telah gunakan. So nanti bila dah siap thesis kita baru kita off, sebab nanti dia nampak berserabut pula. So masa kita settingkan thesis atau laporan kita pastikan kita onkan ni. Yang tu yang pertama lah yang kita perlu masukkan. Okay. So dalam modul ke, thesis ke, laporan ke, kita mesti ada satu muka depan, betul tak? Muka depan. Lepas tu kita ada, kalau ada macam thesis dia ada abstract. Contohlah. So saya punya bengkel ni saya mula pada scratch. Saya tak buat DOT ke apa. Saya memang mula pada scratch sebab saya punya konsep saya nak bagi peserta faham konsep dalam pembinaan headings ni. Sebab kalau bagi template siap-siap nanti bila ada masalah teknikal nanti tak tahu nak perbetul. So yang mudah adalah saya bagi daripada zero sampai siap lah kita punya template thesis ni. Okay, so kita ada muka depan, saya just nak ni, kita ada contoh lah penghargaan, kita ada content, biasanya lah yang ni akan dikeluarkan. Kandungan lah, saya tulis kandungan. And then baru kita mula dengan bab 1 dan seterusnya. Itu contoh lah. Ni contoh thesis dan boleh apply juga untuk laporan. Kita ada muka depan, mungkin kita ada apa orang panggil kata aluan. Kata aluan ke, ataupun kita ada apa-apa sajalah before yang content tu kan. Lepas tu kita ada kandungan. And then teruskan masuk ke bab 1 tu. So yang ni kita punya yang kata kita decompose apa yang kita perlu ada secara umum. Okay. Okay, boleh ikut Okay, seterusnya bila kita dah setkan kita punya secara umum apa yang perlu ada kat sini, kita setkan pula yang kita nak dapatkan heading di sini, heading ni. Okay. Untuk heading ni, pertama saya akan mulakan di apa? Mulakan di sini kalau kita panggil apa, home lah. Okay, home. Dan kita setting di kita panggil apa ni, multi-level list. Okay, multi-level list. Boleh saya nampak tak ada yang nak masuk. Nanti okay, saya stop start lah. Okay. Okay, saya ingat saya stop lah, saya tak boleh ni lah. Okay, dekat multi-level list ni kita ada list library dan untuk dapatkan satu heading yang cantik saya akan gunakan yang ni. Yang ada heading 1, heading 2, heading 3 dan heading seterusnya lah. Ada 1, 1.1, 1.11 dan sebagainya sebab dia ada pecahan lagi daripada tajuk-tajuk kita. So kita ambil yang ni. Okay, dia automatik dia akan keluar lah. So yang ni sebenarnya kesan ni kita tak maulah. Sebenarnya kita nak pergi ke bawah. So nak bagi cantik saya pergi muka depan tu, the first page. Okay. Okay, so yang ni kita make sure sebab masa kita buat heading tu cursor kita kena berada di garisan yang kosong. So saya ulang balik. Saya ulang balik. Saya kena ulang balik yang tadi tu. Okay, saya tak mau supaya jadi muka surat yang kedua. Cursor saya di muka surat kedua. So heading ni saya set semula di multi-level list. Yang ada heading 1, 1.1, 1.2 dan sebagainya saya klik dulu. Okay.
Dia kena ada di cursor yang kosong maaf. Okay. So yang ni kita nak dia sebagai jadi tajuk bab. Bab 1, bab 2 dan seterusnya. Okay. So dan automatic kita tengok kat sini. Kita tengok kat sini dia dah jadi heading 1, heading 2. Heading 3 nanti kita kena develop sendiri. Okay, nanti saya tunjuk juga. Jangan risau. Okay. Lepas dah ada keluar sebegini, kita masuk semula ke multi-level list ni. Dan kita dapatkan define new multi-level list. Okay. Define new multi-level list. Dan di sinilah kita setting kita punya bab. Bab 1. Bab 1 nah. Okay, bab 1. Dan di sini kita nak dia akan automatic dia akan terus ke bab 1, bab 2 dan seterusnya. Yang kedua setting yang perlu kita buat, boleh ikut dah Saya rasa saya slow dah kot no. Okay. Dia ikut setting lah 1, 2, 3. Kalau biasa ABC tu jangan kita pakai lah. Kita pakai 1, 2, 3 kan. Okay. Number kat sini kita kena align. Okay. Kita nak alignment macam kita pergi ke more sebab dia akan keluarkan banyak lagi setting di sini. So saya akan menggunakan number alignment tu sebagai center lah sebab tajuk kita selalu duduk center. Center tak apa nanti kita set ni. And then align at 0. Align at 0. Text indentation pun kita ambil 0 juga. Text indentation 0. Okay. And tab character ni kita ambil nothing. Kalau kita, sebab nanti kita nak setting bab 1, lepas tu ke bawah dia punya tu apa? Dia enter lah. Okay. Okay. So jadi bab 1 di sini Okay, saya teringat ini duduk kat bawah lah. Bab 1 ni duduk kat atas. Tak apa, nanti kita set semula ni. Saya teringat sorry nah. Ini patutnya duduk kat atas. Okay, bab 1. So, kita dapat dah bab 1 tapi kena setting lagi di sini. Kita setting lagi di sini. So, kalau kita nak nampak kita punya ni lebih cantik, kita buat kat sini lah. Kita klik di tepi ni. Kita nampak lah kita punya screen ni. So, kat sini kita nak modify sebab warna dia biru kan, kita nak warna, kita settingkan dia hitam, lepas tu center Times New Roman. Okay, yang ni format. Okay, jadi sebelum tu kita automatically update and then dia center, tajuk mesti center. Lagi kat sini dah set. Okay, format paragraph. Okay, yang ni kita setkan untuk tajuk bab 1 ni center dah ada disetkan. Okay, dan biasanya yang bab 1 ni dia apa? Dia yang kat atas tu lebih ruang yang besar. So mungkin setengah universiti dia ada setting dia sendiri. So PT ni lebih kurang sentimeter dia lah. So kita tambah lah kalau 24 ke yang bawah tu kita ambil 10. So yang ni setting ni bergantung kepada universiti. Kalau universiti setengah dia memang nak yang jarak before dia lebih besar. Okay. Yang after tu sikit lah. Maksud dia selepas ayat tu dia sikit. Okay, dan biasa kita ambil double lah. Double. Dan kita tekan okay di sini. Okay. Okay, dia jadi bab 1 di sini Okay, jadi bab 1 lah. Okay. Dan biasanya kita ada untuk bab 1 ni pengenalan kan? Pengenalan. Dan kita ni bergantung jugalah. Bergantung juga kepada universiti ataupun modul yang setting kita buat. Kita bab 1 ni di baris yang pertama, baris yang kedua pengenalan tajuk dia di bawah. So untuk ni saya
ingatkan bila kita nak jarakkan, nak pindahkan dia ke bawah, kita kena ada satu key yang lain daripada yang kita buat, tekan enter. Kat sini kita kena tekan shift enter. Bila tekan shift enter, kita nampak arrow yang sini yang ke bawah tu. Nak panggil apa arrow ni arrow dia ke bawah lah. Sebab kalau kita tekan enter biasa, dia tak jadi. Sebab dia akan jadi auto numbering untuk bab yang kedua pula. So kita perlu tekan shift enter untuk jadikan bab 1 pengenalan contoh. Okay, dan contohnya bab 1 pengenalan ni inilah konten dia. So tu saya tersilap tadi, yang ni adalah yang sebelum tu. So bab 1 kita dah settle. Okay, untuk bab 1 seterusnya kita ada pendahuluan kan. So pendahuluan tu dah jadi kita punya heading 2. Dan case yang sama juga, so anda boleh tengok kat sini, kita dah setting dia jarak yang besar sikit di atas, tapi yang di bawah ni, kalau tak puas hati kita boleh ubah, kita boleh klik semula kat sini, modify, dan kita ubah semula kita punya jarak before and after tu. Before after tu mungkin nak lebih daripada tu, so kita nampak kat sini screen dia keluar kan, 40 ke, okay, 40 ataupun yang ni kita ambil 12 contohlah 42. Okay, so dia akan automatic dia akan bergerak lah kita punya heading ni. Satu. Okay, seterusnya untuk heading 2 ni sama juga. Okay, sebab dia setiap kali kita kena buat lah. So saya mula pada scratch lah. Heading 2 ni akan menjadi pengenalan kita. So cursor kat mana yang kita nak start, kita mulakan dengan heading 2. Kita letakkan cursor kita di sini dan kita ambil heading 2 ni, kita modify lah. Modify, and then macam tadi juga kita set hitam dan Times New Roman, dan biasa tajuk biasa 12 lah. 12 automatically update, format, paragraph, dan yang ni pun bergantung juga kat universiti, dan jarak dia mungkin before pun lebih besar lah, dan after pun saya rasa lebih kurang ni lah. Dan yang ni kita setting tajuk dia left, dia biasanya left. Okay, left, and then kita punya ni double, dan sini kita none lah. Dia setting macam biasa lah bab tu, 1.1 kan. So kita tekan OK. So kita tengok dia 1.1, tengok check betul tak 1.1 bla 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 ni lah. Okay, so kita nak setting dia macam mana dia punya tajuk ni. Adakah, nanti saya akan tunjuk untuk setting content pula. Okay, so kita tekan OK di sini. Bila kita tekan OK di sini, bila kita nak tajuk kita heading 2 ni sebagai pendahuluan bab. Okay, dan seterusnya kalau kita ada lagi pendahuluan bab, contohnya dalam thesis kita ada mungkin lepas pendahuluan motivasi kajian. Okay, dan seterusnya. Jadi itulah kita ada kajian permasalahan. Okay, dan sebagainya. So yang ni kita anggap dia dalam heading 2. So untuk heading 2 dan heading 3 dan heading 4 kaedah yang sama juga. So kalau motivasi kajian ni ada lagi subheading dia, so kita masuk dalam heading 3 ni. So dia automatic dia akan keluar kat kita. So setting yang sama juga, cuma dia by default dia ambil colour biru. So kena setting lah balik colour tu. Okay. So boleh ikut dah setakat ni headings. Boleh cepat Okay. So heading 3 sama juga kaedah dia. Heading 3 modify. Saya dah modify tadi di sini. Okay.
Ataupun saya nak ni nanti saya perlu masuk semula dekat multi level list tu nanti tu saya masukkan. Okay, so yang ni akan jadi ni kita automatic update. Automatically update ni maksudnya setiap kali kita masuk heading yang ketiga yang kita nak, dia akan update ikut format yang kita nak. Okay, ni yang samalah. Dia macam saya cakap tadi lah, dia bergantung kepada kita punya formatting yang before after ni. Bergantung kepada kita punya UST. Ataupun kita punya, kalau kita buat modul, kita punya format sendirilah. Okay. So yang penting di sini kita pastikan yang setting yang awal tadi. Okay, nanti saya mulakan dengan heading 1.1.1 ni. And then lepas tu saya masuk semula, saya masukkan define new multi-level list. Okay. And then pastikan masukkan bab. Kalau ada modul kita pun ada bab, ada laporan kita ada bab, boleh bab. Ikutlah, kalau kita just topik satu kita boleh topik. Dia boleh jadi je, kita ikut kita lah. Tak boleh topik pun boleh. Tak boleh topik pun dia akan keluar kat atas tu topik. Okay. Dia akan jadi topik lah macam ni kan. Okay, contohnya saya tunjuk kat sini. Okay, dan ni centered, align 0. Okay. Text indent 0 supaya kita nak dia tengah-tengah. Ini yang ni pun saya bila kawan-kawan tanya kenapa tak tengah, kenapa ni tu saya belajar juga. Sebelum ni saya set pun tak tengah juga. So saya dapat detect kat sini lah, less and more ni kita kena center 0, text indent 0 dan follow number with 0, nothing. Maksudnya tak ada space. Sebab kalau ada space nanti dia tak tengah. Okay, so yang ni kena make sure dia punya setting macam ni. So kita akan dapat macam ni lah. So kita keluarlah topik 1. Kalau modul kita buat modul topik 1. Kan? Ikutlah topik 1 and then this is dia punya content. Okay. Okay, boleh ikut lah. Okay, ni untuk heading Untuk heading. So untuk content macam mana? Macam mana pula kita nak setkan content? Kadang content tu first line lain. Second line, setengah universiti saya tengok first line dia kena ke dalam sikit kan. Yang second line dia nak setting pula. So yang tu kita boleh set dalam kita punya heading juga. Heading yang ada kat atas ni style ni. So kita boleh create kita punya heading ni. Saya nak kena tutup ni sebab dia jadi kecil Okay, so anda tengok bila kita buat apa ni heading dia dekat navigation pane, senang kita nak navigate. So dia keluar permasalahan. Kalau ni muka surat yang lain lah. Kalau muka surat yang sama tak ada masalah kan. So tu kebaikan adanya navigation pane kat sini. Okay. So yang ni ada tak tengah saya tengok balik. Saja bukan dia kena space kot. Kenapa dia tak tengah? Zero. Oh mungkin left, sorry. Left ni. Left and nothing. Sorry. Yang tadi tu kena left. Maaf nah. Saya check juga setting ni. Yang define new multi-level list kena ambil left bukan center. Sebab number tu, yang nombor 1 tu dia jadi left. So sini left, 0 and 0 dan nothing. So baru dia tengah. Nampak kan dia betul-betul tengah ni. Dia punya topik 1 pengenalan. Okay. So saya nak ubah balik ke bab lah, nanti confuse pula. Saya masuk ke bab, dia akan tukar ke bab lah, bab 1. Okay. Okay, seterusnya kita tengok pula kalau konten tu. Kalau konten ni contohnya, saya tekan enter. Okay, first line nak masuk ke dalam. Kan, kita nak set. So saya akan buat satu new style daripada normal. Sebab normal ni kita ambil daripada konten. So kita boleh buat new style kat sini, create a style. Kita satu style yang maksudnya kita nak first paragraph. Kita namakan sebagai first paragraph. So first paragraph ni kita nak setkan supaya dia masuk ke dalam sikit dia punya content tu. Okay, so kat sini kita check dulu. Okay, modify. Okay. Kita ambil yang ni, yang baru. So, apa yang perlu kita ubah kat sini adalah
kita setkan dia alignment, dia mesti content tu mestilah center lah. Content tu mesti center. Lepas tu first line, dia akan masuk first line. Kat sini. Sorry, bukan center, line justified. Center pula. Okay, nampak ke sini kan, dia akan masuk ke dalam. Dan kita set kat berapa tab kat sini. Biasanya dia ambil satu lah. Lepas pada tajuk tu 1 cm. Dan konten kita biasa double lah. Yang ni pun bergantung kepada universiti. Saya kurangkan sikit. Dia punya before tu. Dan kita set di sini. Okay, saya ulang. Justified, first line, before after dia dan double. So kita tengok kita punya ni automatic Times New Roman. Okay. So first line kita katakan bab ini membincangkan motivasi kajian, permasalahan kajian. Contoh je lah. Saya nak bagi ni tunjuk dia punya apa yang dia tulis tu. Dia akan align. Okay, dia akan align kat bawah. So dia punya perkataan ni dia akan align. So first line dia akan masuk. Lepas tu katakan the second paragraph tu kita nak dia ni. So kita dah jadi first, yang ni akan jadi first paragraph kan. So untuk yang ni kita ambil normal lah. Normal lah. So normal dia akan kita setting kat sini sebagai second paragraph lah. Okay. Second paragraph. So kita setting tengok apa yang perlu set kat sini. Times New Roman. Warna hitam. 12. Okay, format paragraph. Kita ambil mungkin kita nak dia ikut apa? Dia ikut ni biasa justified lah. Kat sini mungkin kita nak dia indent sikit ikut tajuk tu kan. 1 cm. Tak perlu saya rasa, indent tak perlu. So dia akan dekat sini double. Okay. Okay. So bila kita type sini dia akan ikut sampel yang mana yang dia paparkan kat sini. So kita type. Okay. So kita ambil, bila kita ambil normal dia akan type macam biasalah. Contohnya kita punya second paragraph kita akan jadi macam ni. Kalau kita nak jadi yang tu sebagai motivasi, kalau kita pilih heading yang motivasi kajian, kita nak jadikan ni first paragraph, dia akan automatic dia akan pergi ke bawah pada kita punya perkataan lah. Okay, ni contoh lah. Saya bagi contoh dia punya ni. So dia akan cantik, dia susun cantik. Kita tak perlu fikir, setiap kali nak setting align, setiap kali nak setting double, okay, dan sebagainya. Okay, tu kebaikan dalam headings ni. So kita boleh set. Dan banyak lagi sini yang boleh setting, saya tunjuk. Kita boleh settingkan dalam, ambil daripada normal tu. Jadi cuba kita, saya ulang balik, kita create style. Create style kat sini, sorry. Kita create style. Kalau kita nak style kita dalam bentuk italic. Contohnya kadang-kadang kita guna kualitatif, kita nak masukkan tajuk, kita boleh sini quotation atau quotation quotes. Sebab ada setengah tu dia dah ada setting quotes. Dia quotes lah. Kan, so kita modify lah. Kita set lah dia italic kat sini. So dia akan jadi italic lah. Kita nak dia macam mana tab dia. So kita set kat sini paragraph dia. Mungkin indentation dia banyak sikit. So kita boleh tengok kat sini kan dia punya ni. Indentation yang kita nak masuk dia akan jadilah macam mana kita nak. Okay. Kita nampak dia punya ni. Okay. So tu bergantung kat kita punya formatting kita macam mana. So automatic dia akan jadi italic kalau kita nak lah. So ni contoh yang
Saya boleh tunjuk. Okay, kita set dia akan jadi semua italic. Contohnya yang ni, saya setkan dia sebagai italic. Dia so dia akan jadi italic. Jadi formatnya macam ni. Okay, so ni untuk heading. Okay, setakat ni boleh faham tak tentang heading ni? So apa-apa saja nak modify, kita hanya masuk kat heading 2, heading 3. Kalau kita ada heading, subheading lagi kepada permasalahan kajian ni, kita gunakan heading 3 kan, dia dekat automatic. So kita tak perlu risau heading 3. Contohnya kajian lalu. Lepas tu dah tulis banyak-banyak katakan kita ada bab yang seterusnya, next page ada bab yang kedua. So tekan saja bab. Jadi dengan keluar bab 2 kan. So shift enter. Ingat kat sini konsepnya shift enter untuk dapatkan sini sorotan kajian. Nanti saya akan tunjuk dia punya konsep sorotan kajian. Begitu juga seterusnya bab yang ketiga. Just klik kat bab. Shift enter. Metodologi. Dan seterusnya. Okey. Dan last kali biasanya saya tunjuklah yang bab 4, bab 5 dan seterusnya lah. Dan last kali rujukan. Rujukan ni kita tak perlu ada bab tapi kita gunakan heading. Cara nak hilangkan keluar bab ni kita tekan backspace. Dekat rujukan kita backspace, dia hilang lah. Okay, dia akan jadi juga kita punya under navigation pane. Okay. Ni pasal heading saja. Okay. Okay, boleh saya sambung. Okay. So heading untuk macam tadi tu abstract dan sebagainya. Okay, muka depan ni kita tinggal. Okay, muka depan kita tak mau ada kat sini. So abstract jadi kan, abstract kita buat sebagai heading juga sebab dia yang kepala yang atas tu kan. So abstract kita buat by heading juga. Tapi kita klik kat situ, kita tekan backspace. Tekan backspace. Oh yang tadi tu. Okay, nanti saya ulang. Okay, abstract. Okay, saya pergi ke penghargaan. Untuk edit nanti saya tunjuk yang first line. Okay, kita masuk bab 1. Okay. Ulang pula. Okay. Okay, yang tadi tu ulang First line ni, saya ulang balik. Okay, kita masuk semula ke yang ada soalan tanya first line. Okay, kita masuk style. Style ni. Style ni kita ada create a style kan. Create a style. Kita masuk first tadi, sebab saya dah buat ketika first line lah. Saya buat tajuk lain pula, first line. Line. Kita modify. Okay. Sebab dia akan ikut yang ni, base ni automatically update, klik. And then format, paragraph. Okay, sebab first line ni biasanya dia nak tab kan. Dia nak tab lepas tajuk tu. So kita kena setting kat sini. Dia punya first line tu kena ada indent ni. Bukan ada indent, kita setkan first line. Kat sini special, first line. Kita setkan, kita tengok kat sampel ni dia akan setting 1 lah, 1 cm. Biasanya 1 cm daripada tajuk kita ni. Okay. Double, justified. So okay. So automatic bila kita pilih dia. So yang ni jadi, kita tengok balik first line tadi keluar tak? First line, dia akan jadi macam ni lah. Macam bab tadi lah. Okay. Okay, boleh ikut Noli. So kita create style tu. Kita create style tu. Create style dekat arrow kecil kat bawah ni. Kita create a style. Bubuh lah yang tadi first line tadi. Modify. And then kita set format, paragraph. And then first line, 1 cm. Okay. Okay So heading kita kena pastikan kalau hilang bab 1 tu kita kena make sure paparkan semula
Sebab okey ni sebab ada banyak lah pula. Saya nak tunjuk nanti saya kena hilangkan. So macam tadi saya kata heading tu nak bagi dia keluar. Nak keluar je dia punya heading kat sini, abstract, bab 1 dan seterusnya. Okey. Boleh sambung tak? Okey, sekarang ni kita nak masuk kepada page layout. Yang ni yang banyak itulah pensyarah yang tanya saya yang agak keliru tentang konsep ni, page break. Okey. So page break ni kita ada dua. Satu page break untuk next page dan satu page break untuk page layout. Okay. Kita panggil page layout, next page dengan page break. So konsep dia di sini, konsep dia page break. Contohnya macam saya muka depan kan. Ni muka depan, patutnya duduk dekat left ni cerita ni. Okay, muka depan ni. Kena tutupkan stand ni, tak dia ganggu. Okay, muka depan ni biasanya kita punya tajuk thesis kita lah. Sekejap saya tengok boleh tak? Sekejap Dr. Mazni, saya tarik. Okay. Cuba masuklah saat, tunggu saat sementara awak cuba tengok heading tu. Okay. So kat muka surat. Muka depan. So muka depan ni saya tak tunjuk lagi. Saya nak pergi ke konsep page break. Okay. Sebab muka depan kita ingat muka depan biasanya dia kosong tu lah. Tak ada page. Dia nanti kita bubuhlah nama kita. Contohnya kita ada nama kat sini. Nama. Tajuk nama. Tajuk thesis. Lepas tu nama kita dan sebagainya lah. Lepas tu kita punya PhD dan sebagainya lah. So memandangkan format dia agak lain berbanding dengan tak ada muka surat, dan kita memerlukan muka surat di abstract tapi dalam bentuk Roman. So untuk mengasingkan dia, so kita konsep page break ni dia ada dua pilihan di sini. Okay. Okay. Saya dah admit dah mas ni. Ada lagi saya. Cuba admit lah. Saya menaikkan dengan kawan lah. Okay. Ada kawan daripada IPSAH dan sebagainya masuk. Okay dah. Okay. Okay, saya ulang balik. Konsep page break ni kita nak settingkan muka surat atau formatting. Contohnya orientation. Ada yang kita nak orientate dalam bentuk landscape dan portrait. Tiba-tiba nak buat portrait pula, tiba-tiba nak buat landscape pula, dan tiba-tiba nak buat balik portrait. So yang ni ialah page break ni yang penting kena kefahaman dia. Okay, saya ulang page break ni kita ada, kalau kita buka ni dekat menu page layout. Okay, dan breaks, dia ada break kat sini. So kita ambil breaks kat sini. So dia ada page break dan section break. Saya dalam ni saya hanya guna page dengan next page ni saja. Okay. Okay. Page break ni yang atas ni adalah untuk kita gunakan bila kita nak breakkan konten dengan format yang sama. Contohnya semua portrait ataupun nak guna nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nak guna satu Roman saja. Okay. So kita settingkan dalam page. Tapi dalam kes ni, muka depan dan seterusnya muka yang kedua ni, abstract ni, dia dipisahkan satu page, satu tak ada page kan. Satu ada muka surat, satu ada muka surat. So saya akan menggunakan next page. Sebab next page, kita ingat next page adalah format yang berbeza. So dalam page break ni, sebab tu pentingnya saya buat tanda ni, paragraph marks ni, kalau tidak saya tak nampak dia punya apa yang keluar. So saya letak di mana-mana pun tak apa, tapi nak jelas saya nampak, saya letak di hujung lah, muka surat hujung ni, muka surat pertama ni. Saya masukkan breaks, saya masukkan next page. So dia akan keluar next page. Next page untuk muka depan. So itu yang penting ni keluar paragraph mark ni, section break, next page.
Okay. Untuk yang abstract tadi, tak lepas abstract kan, ataupun lepas kita buat kata aluan, dia dalam format yang sama. Okay. So kita gunakan, saya tunjuk kita tak perlu pergi ke hujung pun sebenarnya. So yang ni saya nak kena buang. Okay. Saya tunjuk. Okay. So kita masuk 10 ke break. Tapi yang ni kita gunakan page. Tak gunakan next page. Sebab dia konsep dia lepas abstract ataupun lepas kata aluan, okay, dia akan masuk ke konten yang sama. Penghargaan dia pun masih dalam format yang sama kan. Format yang sama. Okay, begitu juga dengan kandungan dan seterusnya. Okay, kita akan menggunakan, silap ni. Okay. Okay, kita akan menggunakan satu lagi nampak tak dekat penghargaan tu ada titik ni. Titik 4 segi ni, ujung ni. Yang ni menunjukkan di dalam format heading. Sebab tu kita boleh tengok. Kalau saya buang, dia hilang lah, tak nampak lah kat sini. So sebab tu kena hati-hati. Kadang-kadang kenapa tak keluar. So dia punya kepentingan kat sini, setting dalam Word tu kita kena tahu. Sebab kita tak set dengan dia. So kena setkan semula. Kena setkan semula. Ataupun kalau kita tak terset macam ni, contoh tak sini, kita pergi kat home, kita masuk heading bab tadi. Bab. Okay. And then kita masuk sini, dah hilang. Okay. Kita kena masuk semula yang penghargaan tadi. Okay. Okay. Dia hilang. So kita kena masuk semula yang penghargaan tadi. Okay. Macam saya ulang tadi balik. So dekat abstract, lepas abstract penghargaan, dia konten yang sama dengan penghargaan. So kita masukkan page layout, kita masukkan break yang sama. Page, tidak masukkan next page. So automatic, kita isi banyak mana pun benda ni. Contohnya kita isi, ini konten tak apa-apa pun. Macam bila dia penghargaan tu ketika kita buat panjang sangat penghargaan kita, konsep dalam page break ni, dia tak mengganggu pun muka surat yang seterusnya. Okay. Yang ni kan. Contohnya kandungan tadi. Okay. Itu konsep dia lah. Page break dengan next page. So pertama kita tengok kat sini muka depan kita setkan sebagai next page. Sebab dia format dia tak sama sebab kita nak setting muka surat depan tak ada muka surat. Tak ada muka surat lah, kosong. Then the next page, abstract, ada muka surat tapi nak setting Roman kan. I, 1I, 2I tu contohnya penghargaan, kandungan. Okay. So tapi between muka surat tu kita setkan sebagai page break. Sebab mereka menggunakan format yang sama. Okay. Okay, abstract, kandungan dan sebagainya. Okay. So kat sini, kata ni panjang sangat ni 2 muka surat dah. Penghargaan ni 2 muka surat contohnya. So saya masukkan kandungan. Okay, kandungan ni, lepas kandungan pun kita, dia dah masuk ke bab 1 kan. So kita masukkan page break juga. Page break. Page break ke? Rasa-rasa kalau kita masuk kandungan ni, the next page is content, adakah kita masuk page break ataupun kita masuk next page? Nak ada interaksi sikit. Rasa-rasa betul tak saya buat ni, page break? Boleh jawab tak siapa-siapa? Dr. Azli? Betul tak saya masuk page break? Kandungan tu saya nak masuk ke content. Sekarang content ni saya nak masuk dalam bentuk nombor 1, 2, 3. Tapi kandungan ni saya masih setting Roman. Betul tak saya setting kepada page break? Ada lagi ni selain pada point sekian? Ada lagi komen? Saya cuba masukkan kawan lain yang cuba nak masuk.
Adakah sebab nak bezakan numbering? Okay. Okay. Ada jawab page break, ada next. Okay. So, sebenarnya kita kena masuk next page. Sebab kandungan ni masih dalam huruf Roman. Kan? Dia masih dalam numbering Roman nanti. Nanti saya akan tunjuk insert page number lah. Nanti kita tengok beza dia. Kalau saya masukkan next page, dia akan, saya masuk page break, dia akan Roman semua nanti sampai ke kandungan ni. Okay. So, apa yang kita perlu buat, kita kena setting, kita buang balik. Dia boleh, sebab tu yang penting ada program kita buang je. Okay. Mana tadi? Buang. Buang di sini. Kita highlight. Delete dia. Okay. Dan kita masukkan break kepada next page. Okay. So nanti saya tunjuk dia punya apa? Page tu dia akan berubah, boleh berubah daripada Roman kepada ni. Okay. So kita masuk kepada ni setting yang penting lah. Okay. Kita masuk kepada insert page number. Okay. So untuk kita akan balik semula ke screen pertama, muka depan. Okay, muka depan ni, walaupun kita tak masuk, kita kena setting juga insert page number and then bottom page, biasa kita set bottom page lah. Bottom page. Kita ambil yang bawah ni. Okay. So, jangan risau dia keluar ni. So, kita buat different first page. Okay. Okay, tak apa. Terima kasih. Okay, kita buat different first page. Different first page sebab dia takkan, bila keluar different first page, dia akan hilangkan yang muka surat yang pertama. Cuma kita nak page number yang kita sekarang buat adalah Roman. Kita masuk ke file tadi. Page number, kita ambil format page number, kita start dengan Roman sebab kita nak content kita yang abstract penghargaan tu dalam Roman. So kita start at 1. Start at 1 kan. Okay. Okay. So tengok Sorry kena start kat sini. Next page, sorry lah. Kena, sebab cursor saya di atas tadi. Okay, ni tak ada page. So kita kena, cursor kena ke sini. Kita masuk balik insert page number. Kita setkan balik format page number. Kita start at Roman. So dia kena kat mana yang kita setting tu. Kita kena cursor kita kat situ. So start at 1. Okay. So jadi kita tengok kat sini, kita punya ni dah jadi Roman kan. Okay. Saya ulang balik cursor tadi, yang first tadi kita tak mau masukkan muka surat, kita pastikan format kita adalah insert tadi insert header tadi. Header pula. Page number. So dia mesti dalam format dia kena masuk under footer bila kita nak edit numbering. So dia mesti different first page and then dia takkan keluar muka surat sebab kita dah set dari next page tu kan. Okay, supaya dia seterusnya dia akan keluar juga nombor tapi kita mulakan dengan 1. Okay, so masuk different first page, show document. Okay, close. So ni dah muka surat yang pertama ni kosong. Okay, muka surat yang kedua kita kena pergi balik cursor yang abstract tadi. Okay, dia akan jadi muka surat yang pertama untuk Roman. So kita masukkan insert page number. Kita masuk format page number. Kita masuk start at 1. Kita ambil Roman lah. Kita ambil ni, okay. So kita terus dapat 1. Kita dapat seterusnya kita dapat page 2 dan seterusnya. So nanti tengoklah. Bila dia masuk kat kandungan ni, okay. Kandungan masih lagi yang terakhir. Tapi bila masuk kat bab, dia dah akan jadi format nombor. Cuma sekarang dia start dia ikut sequence previous numbering. So kita hanya pergi kat cursor pengenalan ni, bab 1 ni, kita set semula
page number, format page number kita set semula kepada 1. So dia akan jadi 1 dan seterusnya. Okay. So kita punya apa? Kita punya setting number ini akan jadi cantik lah. Seterusnya bab 2. Bab 2 tadi kita tak buat page break kan. So kena setting lah kat sini page break dia bagi cantik. Page break, page. So bab contohnya bab 2 tadi. Oh. Okay, so delete di sini. Sorry nah, sensitif saya punya ni. So saya akan masukkan bab 2 tadi. Okay. Okay, saya nak lampak sini kan. Okay, bab 1 page break. Ke bab kedua, bab ketiga. Dia ikut numbering dia kedua. So kita setiap bab kita buat page break. Sebab kita tak mau antara bab tadi dia ada apa? Bercampur dengan tajuk tu kan. So kita buat page break. So dia akan apa? Setiap kali kita type dia akan stop di sini dan terus ke bab muka surat yang pertama. Okay. Ini sebab kita tak set kan tadi. Okay. So kita pick up macam tu juga untuk masuk rujukan. So make sure dia mesti ke page break. Okay. 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 Itu adalah untuk buat setting bab. Okay, boleh jelas tak numbering ni? So yang tu memang masalah bila pensyarah yang sedang buat thesis ni dia tanya yang ni lah. Banyak yang tanya pasal ni. Sebab dia punya setting numbering tak betul. Sebab konsep next page dengan page break tu. Kena faham konsep tu. Sebab tu saya lebih suka mengajar konsep. Mungkin saya konsep and then bila apply saya nak boleh buat. Boleh gunalah. Okay. Okay, tu untuk yang mudah lah untuk heading kita. Saya setakat ni untuk numbering ada masalah tak? Okay, tak ada Okay, seterusnya kita nak masuk kepada caption. Caption ni untuk buat references, untuk buat kandungan juga. So sebelum saya buat kandungan, saya kena tunjuk dulu macam mana kita nak buat caption untuk jadual. Sebab bila kita buat thesis atau modul ke, buat laporan pun kadang, kalau laporan banyak kan, 10-20 muka surat. So kita punya jadual sorting numberingnya lari. Kadang hak tadi tu 1 ke, hak tadi tu 2 ke. So kita tak tahu, kena tengok balik. Kalau setakat 5-6 muka surat bolehlah tengok. Kalau ada 20 muka surat mesti nak tengok jadual tu jadual 1, jadual 2, jadual 3. So apa yang saya perlu buat, saya tunjuk ni adalah untuk kita fikir lah. So the first bab dia akan jadi jadual 1. The second bab dia ada 2. So dia akan sorting ikut bab yang kita pilih. Kalau buat artikel macam tu. So artikel biasa kita buat kadang-kadang kalau setengah jurnal dia nak sampai 20 muka surat. Ada yang jurnal 20 muka surat. Kalau MJLI kalau saya kan dia banyak dia punya konten tu dekat hampir 15 muka surat. So nak kena tengok balik satu-satu. Jenuh lah kan. So apa yang kita buat, kita sortingkan caption supaya jadual dan rajah kita according to auto numbering. So contohnya di sini saya ambil satu, contohnya motivasi kajian ni saya ada satu jadual. Okay. Saya create lah satu jadual. Okay, insert satu jadual apa-apa saja. Okay, tak ada muka surat yang lain lah. Saya nampak lebih banyak sikit. Okay, okay. Okay, dalam jadual ni, maklumat yang saya nak masukkan tajuk. Biasa jadual dalam APA, tajuk dia jadual lah kan, okay. Okay, kat sini, kita masuk dia under tajuk references. References, okay. Kenapa tak keluar? Okay, saya ada lambat sikit. Okay. Dekat sini kita akan nampak satu tulis insert caption. Dapat tak? Okay. So kita nampak kat sini dia punya insert caption. Nampak insert caption.
Okay. Dekat insert caption ni yang kita boleh setting nak masukkan jadual ke, nak masukkan rajah ke. So yang ni kalau kita klik kat sini dia tak ada, macam ni kebetulan saya dah buat. So tak ada. So kita kena masukkan new label. Kalau setengah komputer sebab dia tak pernah setting untuk caption, dia takkan keluar. So apa yang kita perlu set kat sini, kita setkan new label. Kita masukkan dia rajah ke jadual. So rajah atau jadual. So just tekan tu automatic dia akan keluar. Sebab saya dah set dia akan keluar lah ni. Dia rajah atau jadual. Begitu juga dengan jadual tadi lah. Apa-apa saja yang kita nak set kan. Biasa kita guna dua ni je lah. Benda tu saya tak tahulah kan. Okay, bila kita set baru dia keluar kat sini. Contohnya saya nak set kepada jadual. Sebab ni jadual kan. So kita nak numbering dia, auto numbering. Format kepada 1, 2, 3. So kita nak, biasanya tak keluar include chapter number. So kita klik ke chapter number. And then heading ni ikut. Sebab dia nak ikut start with style. Heading 1 bab 1, 1.1. Kalau rajah yang pertama. Kalau rajah yang kedua 1.2. So kita separator dia dengan titik. Separator dengan titik. So kita masukkan tekan OK di sini. So by default dia ambil jenis caption yang macam ni. Nanti kita boleh setting dalam heading. Okay. Okay, kita tekan OK dia. So automatic kat sini dia akan keluar jadual 1.1 automatic. So yang ni lah kita kena setting semula. Sebab tak keluar saya punya share. Okay. Okay, sebab dia akan keluar sebenarnya di dalam kita punya caption di heading ni. So bila kita ni kita setkan supaya dia tak keluar, setiap kali dia keluar tak keluar warna format yang lama, format yang dia default tu. So kita tengok kat sini dia tulis caption. So kita ubahlah tulisan tu kepada biasa, bukan italic, warna hitam. Okay, Times New Roman 11 katakan. Okay, 10 ke 11 bergantung kepada format yang dikehendaki. Dan sama juga justify. Saya juga gunakan left nanti sebab kita nak setting tajuk nanti. Saya gunakan left. Kalau tengok kat sini format paragraph. Kita ambil left. Kita ambil tak ada space, kita ambil single ataupun 1.5 sebab kita nak jarak yang seikutnya universiti tu, double ke single. Kadang-kadang setengah tu dia tak mau double, dia nak 1.5. Okay. So maksud dia tajuk tu dia akan space dia kat sini akan kosong lah 1.5 lah. Kalau double dia jarak besar lah. Maksud dia lepas kita tulis jadual kita kena ada tajuk kan. Okay. So kita set kat sini biasa tak ada italic. Okay. Kau dia akan jadi macam tu. Okay. Dan dalam APA macam bab tadi, dia tak boleh berada di barisan yang sama. Okay. So tak boleh berada pada barisan yang sama. So ulang balik yang tadi tu, automatic caption ni. Tunjuk balik jadual, ada mungkin dapat ikut references, insert caption. So kalau tak ada jadual, tak keluar kat sini, masukkan new label, tulis jadual, akan keluar di screen di sini jadual. Okay. Pilih pilih numbering. So include chapter number and period 1. Tekan OK. Dan automatic dia akan keluar 1.1. So meaning that jadual ni bab 1 dan jadual yang pertama. Okay. So tu yang ni. Dan caption tadi by default dia keluar italic. So kita highlight kan. Pergi ke home. Kita pergi dekat heading. Heading semula dan kita setkan semula macam tadi juga. Konsep yang sama. So just ulang balik saja. Ulang balik. And then kita modify. Kita setkan balik macam tadilah. Yang saya cakap tadi. Kena hitam sebab dia by default dia ambil colour biru macam tadi juga. Kita setkan semula. Okay. Dah siap ni. Macam saya cakap tajuk tadi. Kita tak guna baris yang sama. Konsep yang sama. Saya tak akan tulis tajuk ni katakan senarai nama sekolah. Nama sekolah. Saya tak akan gunakan yang ni. Saya akan
ikut APA kita tak boleh dalam barisan yang sama. So konsep yang sama kita tak boleh tekan enter macam ni. Sebab apa tak boleh? Sebab nanti bila kita buat bila kita buat references untuk content, table of content, tak akan keluar tajuk ni. So macam yang tadi juga bab kita tekan apa? Ketik ni, feedback sikit. Kita tekan apa kalau kita nak pilih next line? Shift apa? Shift enter. Shift enter. Lebih jelas shift enter. Okay, good. Okay, tekan shift enter. So dia akan terus dapatkan kita punya konten tu nanti. Sama jugalah kita cubalah buat sebab saya nak nampakkan table kita banyak sikit. So kita cuba buat juga, cuba sambil-sambil ni. Cuba buat beberapa jadual. Dia buatlah dekat bab 1 ada. Dekat bab 2 pun ada. Contohnya ni kita pakai heading. Ada pendahuluan kan. Pendahuluan. Nanti saya akan tunjuk sorotan kajian punya ya. Kita buat satu rajah lah kat sini. Rajah pun sama. Okay. Insert caption. Sebelum tu kita buatlah satu apa-apa picture je dalam ni. Kita ambil shape. Buh sini satu. Satu contoh je lah. Kita buh kat sini. Ni jadi rajah. Insert references, insert kita pilih rajah. Okay, dan by default dia ambil rajah 1. Kita nak ikut, kalau kita nak ambil numbering, so kita ambil numbering 1, 2, 3 ataupun biasanya numbering yang ni kita guna dalam artikel. Dia tak ada by bab kan. So kita ambil format ni. Tapi kalau dalam thesis atau modul yang banyak, kita include chapter number. So kita ambil yang ni titik, tekan OK. So dia akan ikut kat mana nak. Contohnya kita dah masuk bab 2. So bab 2 rajah yang pertama, point 1. So kita tekan OK. So jadi rajah 1, katakan kerangka kajian. Contohlah. Kerangka kajian. So ni jadi 1. Tapi APA untuk rajah dia tak perlu tekan shift enter kalau jadual saja kalau tak silap saya yang saya dah buat lah. Tak tahu kalau ada format baru. Okey, ni sama juga. So bab 2 ada 1 rajah. So cuba create untuk bab 3 jadual rajah sebab saya nak tengok kita punya table of content tu banyak nanti. Cuba buat tengok. Cuba buat satu set caption. Kita masuk satu jadual. So dia akan automatic jadi jadual. Jadual sebab kita kena tekan shift enter kan. Shift enter. Senarai. Nama guru contohnya, nama guru. So kita ada satu table kat sini. Kita buahlah satu-satu benda kat sini. Tapi kita kena bubuh heading dia. Tidak, dia tak boleh nak baca kan. Tak nampak dia punya ni. So kita buatlah satu table sini. So yang ni heading yang pertama. So cuba bagi macam dummy lah kita punya heading ni. Okay. Heading ni heading 1. Sorry bukan heading 1, heading 2. So ni pendahuluan. Pendahuluan. Ini contoh lepas tu heading 2. Nama, contohnya nama responden ni. Nama responden pula. Responden yang terlibat. Okay. So kita cuba buat beberapa jadual lah. Saya nampak kita tu banyak. Okay. Sampailah rujukan. Okay. Okay, setakat ni caption ada masalah tak? Ada masalah tak? Boleh ikut tak? Ada yang tak jelas? Okay. Tak ada. Okay, boleh ikut yang ni mudah je. Okay. So sekarang ni nak lagi cantik kita punya
kandungan tadi, tak ada kandungan kita punya ni kan. Kita masalahnya TC kita 200 muka surat. Nak tengok satu-satu muka surat kan. Ataupun kita punya modul ke 100 muka surat. 50 muka surat. Okay. Apa yang kita ni, kita akan balik semula kepada kandungan tadi. So bila kita nampak jelas kat sini, kita boleh kita punya navigation yang kita terus pergi kat situ. Jadi mudah kan, bab 3, bab 2. Okay, so kita back to kandungan. Saya nak dapatkan table of content kat sini. Okay, so tajuk dah ada kandungan. Sekarang ni isi dia apa? Okay, kat sini kita akan masuk semula ke references. Dan cursor kita di bawah kandungan ni. Cursor kita di bawah kandungan ni. Dekat kandungan ni, kita ada table of content di hujung belah kiri menu kita. Okay. Kita ada table of content. Ini. So kita boleh pilih yang mana-mana pun. Tak kisah. Tapi kita antara content dengan table of content. So boleh pilih mana-mana. So kita klik kat sini. Kalau saya ambil table of content nombor 2, dia akan keluar lah. Tajuk dia macam ni. So automatic semua apa yang kita tulis di dalam kita punya apa panggil di dalam screen, dalam heading kita dia akan masuk. Dan ingat yang ni kena faham konsep dia. Dia yang sebelum kita update. Kalau kita ada perubahan, contohnya di bab ni, tak maulah ni suruh ubah pula pendahuluan. Tak mau katakan dia nak yang contohnya lah kan. So dalam table of content kita, dia tak akan automatic keluar tajuk tu jadi sebagai pendahuluan. So kita kena sentiasa update. Setiap kali perubahan heading yang kita buat, kita kena klik kat situ. Klik kat kotak tu, dia akan bila kita klik, dia keluar lah update table ni. Kita update entire table. Update entire table hanya sekiranya tajuk tu yang berubah. Tapi kalau kita hanya ubah konten dalam heading, kita ambil update page numbers only. Tapi sebab tadi kita ubah tajuk tu kan, pendahuluan kan. So kita kena update entire table. So dia akan tukar. Tengok kat sini dia akan tukar daripada pengenalan sehingga kepada pendahuluan. Tu yang penting. Selalu macam pensyarah tanya saya, kenapa tak ubah? Saya dah ubah dan tapi konten masih yang lama. Sebab kita tak update ni. Sebab dia ambil yang latest yang kita update lah. So update table. Saya ulang balik, klik kat sini. Update table. Dan kita ambil update entire table. Sekiranya kita ubah heading dia. Tapi sekiranya kita hanya ubah konten. Kadang kita nak tambah, supervisor suruh tambah konten. Tapi muka surat dia tak update. Sebab dia akan tengok kat sini konten kita. Kadang-kadang kita punya heading ni akan berubah. Dia punya, hello? Boleh? Okay. So pastikan kalau ubah konten saja kita ambil page number. Kalau ubah heading kita ambil entire table. Tu beza dia. Okay. Okay, tu untuk okay setakat ni table of content kandungan. Okay, so sekarang tengok yang ni kita boleh okay. Kita boleh ubah lah dia punya, kita boleh buang dia punya ni. Yang ni kita buang. Yang buang yang ni tak payah buang lah. Yang ni kita buang. Sebab kita nak keluarkan yang ni. Yang ni kita buang. Tapi jangan buang dia punya titik ni. Titik hujung ni. Okay. So kita nak keluarkan kita punya okay. So kita punya konten ada kandungan, kita boleh senarai kandungan. Senarai kandungan. So kita nak update table, update entire table, baru dia keluar kat situ kan senarai kandungan. Okay. So dia tengok kat mana yang keempat, kat yang keempat. So dia duduk kat keempat. So dia update yang kat situ. Okay nah? So yang ni adalah untuk yang kandungan bab. Yang tadi tu yang apa?
kena balik ke normal normal. Okay. Sebab bila kita kena check dalam kita punya setting, kalau ada titik macam titik ni, kalau benda tu tak perlu kita back to normal. Kalau benda tu perlu macam ni, kalau saya buang, dia hilang saya punya content. So yang ni kita tak boleh buang. So saya undo balik. Jangan buang. Okay, macam tadi tu ada titik tadi yang macam setting tu. So yang ni kena buang. Dia tak ada perlu, dia tak mengganggu kita punya menu. So yang tadi senarai, okay, yang ni akan contohnya kandungan, lepas kandungan biasanya kita ada senarai jadual kan. Sebab sekarang ni senarai jadual tadi tak keluar. Senarai jadual dengan apa satu lagi? Senarai rajah. Yang ni kena left justified. Senarai jadual dengan senarai rajah. Untuk table of content. Okay. So yang ni, kalau kita nak dia di dalam page yang lain, okay. Contohnya macam ni. Saya nak masuk page break ke saya nak masuk next page? Boleh ni. Boleh feedback sikit. Macam ni interaksi. Dalam chat. Kalau saya nak ni, saya nak masuk apa? Break apa ni? Saya nak masuk apa? Ada orang masuk kita. Saya cuba entertain yang cuba nak masuk ni. Okay. Saya nak masuk apa ni? Show next page. Sebab saya ulang balik sebab antara jadual dengan kandungan, biasanya yang ni Roman, dekat secara jadual dia Roman ke number? Kalau antara jadual, dan ni jadual, kita akan masukkan menggunakan format Roman juga kan? Format Roman juga. So kita kena kekalkan dengan page break. Kalau saya nak ubah dia ke dalam bentuk nombor saja, saya pergi ke next page. Okay. So saya jadual. So begitu juga dengan rajah. Kan saya antara jadual dengan rajah masih lagi format Roman, format yang sama. Bila format yang sama, dia menggunakan next page. Page break. Okay. Supaya dia masih lagi mengekalkan Roman bagi setiap dia punya muka surat tu. So dia tak mengganggu yang bab satu ni kita tengok balik. Masih lagi nombor. Okay. So bila saya nak masukkan senarai jadual ni. Okay, saya pergi dekat senarai jadual ni. Dan saya masukkan references. Kat sini dia ada satu besarkan sikit. References, insert caption. Mana saya punya ni? Okay, table of content. Dia keluar. Okay, saya keluar pula. Patut dia keluar screen tu, saya tahu pasal apa keluar. Okay, insert tadi kat sini dia ada, dekat insert caption ni ada yang di atas ni. Okay, kita ambil jadual. Sebab kita nak displaykan jadual. Okay, so sebab by default macam biasalah dia keluar warna biru ni, modify font dia automatic, Times New Roman, okay. Tapi kita nak left justified. Nanti kita setkan tu semula untuk kita punya ni. Sebab nanti dia lari dia punya senarai jadual tu. Okay.
Apa yang perlu kau ubah kat sini tak ada. Tak ada apa saya rasa kat sini tak ada double. Kita nak doublekan kita punya spacing untuk jadual kita. Okay. Okay. Tekan okay. Dah okay. Proof semua keluar. Senarai jadual, senarai sekolah. 3.1. Okay. Dan kita ada dan rajah juga. Sama konsep dia. Insert caption. Tadi jadual. So pergi dekat jadual. Kita set jadual. Ni rajah. Saya tukar kepada rajah. Okay. Saya check balik. Memang setting ni dah automatic kan. Okay. Sebab kita set tadi kat caption heading. So automatic dia keluar balik lah. Cuma kat sini nampak warna biru kan. Okay. Tekan okay. So tekan proof. Keluar rajah 2.1. Rajah. Dan kalau ada banyak. Dan konsep yang sama. Kalau kita ada masukkan rajah yang baru. Kita just update ke sini. Right hand click. Update field. Ni dia keluar update field. So kita klik kat sini. Kalau kita ada contohnya saya ambil satu. Katakan dekat bab 3 ni saya ada rajah. Katakan saya buat satu rajah. Bulat lah tak kisahlah rajah apa-apa kan. Kita masukkan rajah. Okey, lepas tu saya ada satu rajah baru. References. Insert caption. Rajah baru. Okey. Katakan rajah teori. Model kajian. Contohnya lah model kajian. Model kajian. Okey. Okey. So kita dah siap ni. Dia takkan keluar lagi dekat kita punya senarai kandungan ni. Kita kena buat dia punya update dulu. Baru dia keluar. Sekarang ni tak keluar seperti macam tadi juga. Kita klik kat sini. Kita right hand click. Update field. Kita update apa? Page number ke entire table? Page number ke entire table? Kita ambil. Feedback please. Interaksi. Macam saya dah ubah, ada tambahan saya punya rajah tu. Saya nak entire table ke page number? Saja. Okay, good. Suhaila daripada IPGK Bainon. Sahabat saya juga. Okay, update. Kita ambil sebab kita ada pertambahan model. So kita masuk. So ini ada setting dah. Okay. So, saya anggap dah siap lah kot kita punya thesis ni. Okay. Sebelum saya masuk hands on kepada surutan kajian. So, bermasuk ke sini kita dah macam dah ada rangka thesis kita. Okay, macam Yanti boleh mula dah. Yanti. Boleh mula dah dengan kita punya rangka. Okay. Rangka kita punya thesis. So dah siap dah kita punya rangka dengan content, navigation siap. Okay. So siap dah lah thesis kita. Okay. Tapi ada satu lagi saya nak share sebelum kita tamat. Yang ni semua saya dah ada dah. Okay. So sebelum tamat. Saya punya urutan kajian. Okay, sebelum saya ni saya nak urutan kajian saya di mana? Okay ni. Okay, ni model saya. Okay. Ni adalah surutan kajian model. Pentingnya surutan kajian yang komprehensif supaya bila kita buat nanti kita punya konten bab 2 kita, dia lebih bila penilai tengok dia tak boleh query, tak cukup. Tak cukup. So ni pengalaman saya ni adalah hasil saya punya surutan kajian model. Dan terima kasih kepada supervisor saya Prof. Dr. Nur Syuhada Syiratuddin yang membantu saya menghasilkan surutan kajian yang mantap lah dan mendapat
knowledge daripada penilai. Sebab menggunakan apa saya kata konsep mind map ni lebih mudah kita hasilkan satu sorotan yang baik. Sebab nanti saya akan tunjuk bila kita hasilkan contohnya dalam kajian saya, tajuk kajian saya berkenaan dengan model untuk menghasilkan satu garis panduan supaya developer atau kita panggil developer yang guru ni, yang kita novice developer boleh menghasilkan satu media tanpa pengalaman yang tinggi untuk hasilkan. So saya buat satu guideline. So sebelum saya buat satu guideline ni, saya kena ada satu literature yang mantap. Okay. So apa yang perlu saya tahu dulu adalah naratif dia. Sebab saya buat konsep storytelling dalam pembinaan media pengajaran. Okay. So kontennya berkenaan dengan naratif, penceritaan digital dan saya melibat juga teknologi pembelajaran mudah alih. So dan di sini dipecahkan. So kalau awak buat model tu mesti ada satu konten yang mantap. Contohnya yang saya menilai ada juga yang buat pasal computational thinking, buat problem based learning. So dia punya konten mesti ada kat sini. Kita punya dalam literature. Dan apa yang inject yang kita masuk dalam tu. Apa kita panggil dia punya novelty dalam kita punya kajian. Apa yang kita kaitkan, tablet ataupun kat sini saya mengaitkan konsep penceritaan digital. So dalam LR kita kena ada satu kita panggil maklumat yang jelas tentang apa yang kita nak buat. So dipecahkan kepada beberapa juga daripada konsep-konsep yang 3 point di sini, saya binalah saya punya LR yang lebih jelas. Contohnya kita patah balik ke saya punya word tadi, saya pergi ke sorotan kajian, okey pendahuluan yes, pendahuluan. So saya masukkan menggunakan bila dah saya dah pinpoint apa yang perlu saya masukkan dalam saya punya literature. So heading saya yang kedua adalah naratif ataupun konsep naratif. So bila kita buat dalam bentuk structure ni, kita nampak kita punya LR lebih mantap. So begitu juga dengan tadi saya gunakan konsep penceritaan digital. Tapi dia punya main di sini adalah naratif lah. Dia punya yang kata umum dia punya konten. Dan seterusnya saya masukkan apa di gambar rajah tadi pembelajaran mudah alih. So 3 point di sini saya pecahkan kepada saya punya konten dalam sorotan kajian. So dalam sorotan kajian saya ada pembelajaran mudah alih. Mudah alih. Okay. So kat sini bila kita tengok kita punya ni dah ni, so kita pecah ikut kita punya heading tadi. So bila kita buat kita punya, dia tak penting, saya selalu kalau buat apa-apa yang saya melawak lah. Yang penting kulit dia, isi dia kemudian tak apa. Sebab kita nampak kita punya structure punya yang kita perlu masukkan kan. So dalam konsep penceritaan digital ni ada pula dia punya subheading dia. Contohnya kalau ikut kita punya ni kena masukkan kategori dia, kategori penceritaan tu apa, ciri tu apa, elemen tu apa. So yang ni kita masuk dalam subheading. Okay, dalam subheading kita. Kita masuk subheading tadi apa, kategori dia, kategori penceritaan ni apa dia. Okay, dan apa lagi tadi, ciri dia, proses nak bangunkan dia. Okay. Okay. Kita masukkan tadi apa, proses pembangunan. So kita punya, bila kita buat, jadi bila kita based on sorotan kajian ni,
kita boleh dapat hasilkan satu literature yang mantap. So begitu juga apa yang kita nak masukkan. So semua yang saya buat dalam saya punya rajah ni, saya masukkan dalam heading. Dalam heading saya pecah. Contohnya pembelajaran mudah alih ni ada pula pecahan dia kan. Peranti dia kita guna apa. So kena explain sikit lah maklumat tentang peranti mudah alih kat situ. So kena bubuh kat sini peranti mudah alih. Kena cerita sikit dia dalam heading tu. Dia bawah sub dia kata dia peranti mudah alih. Peranti mudah alih dia dah banyak kan. Satu peranti mudah alih, telefon, ada laptop kan. So yang fokus kat saya masukkan dia kena di heading 4 lah. Heading 4 ni kena setting balik lah. Tablet. Okay. Yang ni macam tadi jugalah kita setting macam biasa lah. Okay. Italic. Then. So bila kita dapat hasilkan sorotan kajian dalam bentuk rajah ni, kita apply masuk dalam heading kita. Macam mana tadi? Okay. Kita masuk je. So at the end kita dapat satu macam produk saya adalah model garis panduan. Satu lagi kat sini teori. Teori dia akan different asingan lah. So teori dia masuk dalam heading 1. Dalam heading 1. Okay. Teori dalam heading 1. Teori dan model. So kita pakai model apa? So kita biasanya bila hasilkan model, kita kena ada sorting lots of lebih kalau ikut sebenarnya saya lebih kurang 10 lebih model yang kita kena buat critical analysis yang kita boleh apply masuk dalam kita our own model sendiri. So yang ni adalah teori model. So next page pun sama lah macam saya cakap tadi. So kita buat page break lah kat sini kan. Page break. Okay. So dah siap lah. Sebenarnya ni rangka je. Isi tu nanti kena cari sendiri lah. So bergantung kepada kajian masing-masing. So apabila kita tengok sorting dalam sorotan kajian, ada teori, ada konten kat sini yang main dan naratif. So and a sub dia bila kita buat satu dalam kita punya pembinaan model, at the end kita akan dapat satu hasil dia. So ni adalah just nak share hasil sajalah. Yang ni adalah model garis panduan saya. Yang mana apa yang saya cerita tadi semua dah lengkap dalam sorotan kajian. Ada proses. Ni adalah model saya untuk hasilkan satu media pengajaran apa yang dia ada. So sebab saya inject storytelling dalam apps, so kena ada ni. So ada beberapa komponen dalam model. Dalam model dia mesti basically kena ada komponen, saya ada 7 components, and then setiap komponen tu dia ada detail lagi, ada elemen, ada dimension, tool apa yang saya perlu pakai untuk hasilkan. So generic features, and then sistem sebab saya menggunakan benda-benda alih. So yang ni semua ada dah diceritakan dalam sorotan kajian. So hasilnya lebih, orang kata lebih jelas lah. Kalau penilai tengok pun dia tak boleh query dengan sorotan kajian kita, sebab kebanyakan sorotan kajian yang dimaklumkan supervisor saya, kalau tak mantap memang akan di-query. Okay. Dan kepentingan juga bila sorotan kajian kita mantap, kita dapat juga menghasilkan beberapa artikel. So alhamdulillah saya dapat menghasilkan beberapa artikel termasuk yang wasit dan Scopus dengan bimbingan pensyarah saya, supervisor saya, Prof. Dr. Syuhada, yang banyak membantu saya, membimbing saya dalam menghasilkan model garis panduan ni, dan secara langsung menggalakkan saya menghasilkan beberapa penerbitan yang untuk journal impact yang tinggi. So saya rasa itu saja sebenarnya apa yang saya boleh share. Sebenarnya ada banyak. Macam tadi sebenarnya dalam rujukan ni kita boleh masuk data tool, beberapa tool lagi, contohnya Mendeley atau siapa yang guna EndNote. Tapi yang tu kita masuk siri lain lah sebab banyak lagi. So masa kita pun dah mencemburui kita.
So yang ni adalah hasil dia yang kita dapat. So just nak share dalam penerbitan, dalam penulisan tesis kita kena alert dengan teknologi. Tapi basically yang ni lah. Basically yang saya guna dulu, saya grad 2017, 2014 saya start. So alhamdulillah tempoh 3 tahun saya dapat siapkan saya punya tesis. Seperti yang dikehendaki. Kita guna apa? Word processing, Word. Kita nak guna apa? References, database. Nak guna apa-apa, dia bergantung. Saya tak ada orang kata bias mana-mana. Nak guna EndNote pun tak ada masalah. Tapi saya gunakan Mendeley. Kalau quantitative data, sebab saya triangulate data, saya guna SPSS dan Microsoft Excel saja. Jangan risau dengan perlu ada very orang kata powerful tool. Tak perlu untuk kuantitatif sebenarnya. Unless awak punya data is fully quantitative. Okay, at LST saya banyak masa temu bual, saya gunakan qualitative data. Untuk grafik, jangan risau kalau tak boleh Photoshop, PowerPoint pun boleh. Mungkin sesi akan datang kita akan buat tu. PowerPoint boleh, tapi untuk UM saya gunakan Visio. Visio mudah. Untuk create macam model tadi, untuk sorotan tadi saya gunakan Visio. Tapi PowerPoint pun boleh juga, tapi agak susah lah nak setting dia punya, nak kemasan tu kurang lah. Tapi PowerPoint pun sebenarnya dah cukup baik. Dan survey saya guna masa tahun 2013 tu saya gunakan Google Form. Saya memang guna Google Form. Tapi masa tu ada juga penggunaan SurveyMonkey pun boleh guna juga. Dan make sure satu lagi dalam tesis kita ada backup. Kita jangan harap dekat komputer kita saja. Kita tak tahu kita masa-masa kita nak save tu, kita blank habislah tesis kita. So gunalah cloud storage. Guna Google Drive. Ataupun saya guna Google Drive, nak guna Dropbox pun boleh, Microsoft Drive dan sebagainya. Saya rasa itu saja untuk perkongsian saya. Saya harap dapat ikut dan sebenarnya telah dirakamkan kursus ni dan ini adalah saya punya email. Sekiranya nak mohon rakaman boleh ni dengan Puan Masni pun boleh. So boleh email kat saya dan saya akan reply, insyaAllah. Saya akan sharekan rakaman ni sebagai membantu mungkin masa nak buat, tengok apa masalah yang timbul masa setting dalam tesis tu, boleh tengok balik semula ni rakaman ni. Dan saya rasa itu saja perkongsian saya hari ni. Dan kehadiran bengkel ni, siapa yang tak dapat tadi ni boleh scan kod dia. Sambil tu kita boleh menunggu untuk penutup majlis oleh Dr. Zailani. Ada soalan tak sebelum tu? Saya nak tutup sambil kita buka QR code. Siapa yang tak dapat? Siapa ada soalan boleh kita buka sekejap sikit. Okay. Boleh baca, saya nak kena scroll down. Okey, terima kasih kepada Dr. Hajah Hashirah di atas pertanyaan dan perkongsian beliau tadi. Jadi semua para peserta, jika sekiranya ada persoalan, saya buka sekejap. Ada nak tanya apa-apa? Baru nak masuk pun tak pernah kita setting. Saya cuba buka sampai habis. Tak ada orang masuk. Baru nak masuk, dah siap. Tak apalah. Okey. IPJM pun nak masuk tadi doktor, tapi masalahnya mereka tak gunakan email MOE. Encik Sheridin tadi bagi tahu dia nak masuk tapi tak boleh masuk. Jadi saya bagi tahu kena email MOE. Okey. Ini soalan ni doktor, ni soalan doktor dari Syikin. Okay. Untuk nampak selaras table dan raja dari segi saiz dan kedudukan dalam setiap page, boleh setting juga tak doktor? Table sebab dia table ni dia punya setting dia kadang-kadang yang dia ada baris, yang garis tu kan. So yang tu biasanya dalam format kalau kita tengok dalam Word ni kan ada pilihan kat sini.
Mana table? Bukan format. Kalau dia kena create dulu table tu. So, kita createkan table. Okay. So yang ni dia ada pilihan kat sini. So yang ni kita gunakan formatting yang dalam ni. Sebab dalam APA kalau tak silap kita gunakan yang ni kah? Ataupun yang ni. Yang ni. Kita ambil yang format yang dah ada tu lah. Tak ada garis. Okay. Yang tak ada garis. Yang ada garis. Yang tak ada garis yang ni kan. Ya, Dan yang ni dia pun boleh. 3 garis saja. Dia ikut yang 3 garis. yang ni. Tajuk atas dan di bawah Dia sekali. tak boleh, dia garis yang atas Ya. saja kot silap saya. Ya. Yang ni kita boleh create dia, kita ambil yang kosong kita, lepas tu kita underline lah yang bawah ni. Ya. Okay, itulah. Kita ambil yang ada dalam tu. Okay, ada soalan lain tak? Tambah mungkin kena masukkan juga streaming IPG. Okay. Ada soalan lain tak? Ambil gambar ramai-ramai. Okay, dah ada tak ni? Ada soalan lagi sebelum saya berhenti? Ataupun ni sebelum left kita nak menyantuni Puan Masni dia nak ambil gambar. Doktor ambil tak? saya punya, Dr. Hashirah ambil boleh tak? Sebab saya Boleh. boleh nak nampak semua. Ambil semua. Kak Nori tanya pasal lampiran. Tak? Okey, lampiran. Lampiran konsep sama macam rujukan tadi. Rujukan. Okey, kita ada katakan rujukan tadi kan, kita rujukan, kita ada bla 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 lah, kita masuk rujukan. Kita masuk next, lepas biasanya lepas rujukan tu kita ada saya tak tahulah kalau New Zealand macam kat UM tak ada muka surat lampiran tu. So rujukan tu dia stop, kita akan masuk apa? Page layout apa? Ingat-ingat apa? Kalau kita tak mau muka surat tu ada muka surat. Masuk apa? Break apa? Wali. Katakan ini kita masuk rujukan kan, kita masuk lampiran kan. Appendix kalau tak silap saya, lampiran. Okay. Kita akan masuk apa? Next page. Next page. Sebab dia kita tak mau ada page. Kita tak mau, kita nak buang page dia, kita masuk next page lah. Okay, kita stop kat sini. So kita akan buang dia punya sudut lampiran ni. Kita akan masukkan tak ada page lah. So yang ni kita buang. Dia ada jadi satu kan. So kita insert page. Kita masukkan page number. Saat kita masuk footer. Edit footer. Kita buang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita buang je. Sekejap tengok hilang pula. Bukan delete. Kita remove je, sorry. Dia ni, okay, kita kena remove. Sekejap Footer. Remove footer. Remove, bukan remove. Okay, remove page number. Kita tengok Oops, hilang pula sekejap. Saya tak ingat sekejap. Bukan remove footer. Undo balik. Saya tak ingat Kalau lampiran ni kita nak masukkan. Okey. Oh, saya tahu. Okey, saya. Insert. Footer. Coba.
Okay, kena buat different first page. Okay, baru dia tak ada. So that means bila dia masuk kepada format yang baru, dia akan tak ada muka surat lah. Dalam Bearing tak ada muka surat. Okay. Ada soalan lain tak? Okay, tak ada. Okay, kita nak menyentuh ni permintaan apa ni, baru nak masuk pula. Okay, saya nak menyantuni permintaan. Saya punya ni tak boleh buka. Okay. Saya kena stop presenting dulu Okay, saya nak kena buka. Kita ada masuk pula. Soalan. Saya nak masukkan saya nak caption gambar. Ada satu soalan tu doktor. Okay, sekejap Mas ni tak boleh dapat Betul saya tak dapat screen ni pula. Tak dapat Tak screen boleh yang dapat dia punya. penuh. Dapat. Saya pun tak dapat tu siapa. Saya punya ni Tak tak penuh. dapat show kan. Dia dapat Dia tak full, jadi dapat muka ramai. master. Siapa tak jadi ramai ni? Sekejap. Ada kat Syiran saya nampak. Tu lah. Okey Puan Masni, sila masukkan email. Email lah. Sekejap. Okey, untuk perhatian semua para peserta, mohon email kepada Terima kasih. Ibda dahulu untuk kita Masni reply Hidayah. apa video. Untuk kita share video nanti. Dia tak keluar terus. Grade tu saya pun tak boleh Mas ni. Dia masuk Grade tu grade. tak boleh keluar. Tu siapa? Saya ambil gambar yang saya ada je lah ya. Okay lah. Alright, 1, 2, 3. Kalau guna grade tu dia tak jadi kan Kak? Tak tahu saya Mahal saya buat belum hari ni tak boleh tak. Kemarin buat dengan yang Nazmin dengan tu boleh masuk. Itulah. Kita dah buat dah. Okay. Okay, saya sebenarnya saya dalam proses nak hasilkan modul ni. Yang saya punya bahan tu. Tapi setakat ni saya boleh share apa ni, saya sharekan video lah. Sebab tengok video satu-satu kita boleh pause kan. So boleh ikutlah dia punya cara tu. Ataupun hubungi saya lah. Saya bagi email. Nama saya senang je. Hashirah. Nama yang unik. Hashirah@ibda.edu. So boleh dia dapatkan reply mesej saya boleh cuba bantu. Okay. So itu saja. Boleh tutup kau noh. Dr. Zailani. Okay. Baik. Boleh live lah. Yang mana yang. Ya. Okay.
Nak type email. Okey, saya type email sebab tak boleh. Saya type email saya. Dia boleh masuk. Okey. Nanti email kat saya akan Urus Setia akan dapatkan video tu dan saya boleh sharekan video tu untuk semualah. Baik, okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Hajah Hashirah binti Hussein atas perkongsian ilmu yang sangat bermakna. Saya rasa cukup bermakna dan amat membantu dalam penulisan akademik tuan-tuan semua, insya-Allah rasanya. Baik, jadi pihak kami Prospen IPD Kampus Darul Aman ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua para peserta yang dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Jadi untuk dapatkan share video, harap tuan-tuan dapat email kepada kami terlebih dahululah untuk memudahkan, sebab saya tengok banyak email-email dalam ini. Jadi kita untuk memudahkan urusan, sila emailkan kepada Dr. Hashirah terus direct ataupun kepada Puan Masni ataupun kepada admin.ibda.edu.my. Baik, jadi setakat itu dahulu kita tangguh dahulu program kita, dan sila tunggu siap insya-Allah pada 17 hari bulan nanti program ataupun kursus DDR pula insya-Allah, dan banyak lagi yang akan menyusul. Terima kasih kerana atas sokongan tuan-tuan semua. Jadi kita tangguh dahulu perjumpaan ataupun perkongsian ilmu kita pada tengah hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih semua. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Terima kasih semua. Dah boleh tutup stop record dah kan doktor? Boleh. Stop. Okay, saya stop. Okay.